Okey, sebelum tu boleh Tok Su perkenalkan diri Tok Su tak? Nama penuh, umur berapa, tinggal kat mana? Nama saya Samsudin bin Buang. Lahir 3 bulan 1 tahun 52, Kampung Sarin, Kuala Kelawang, Jelbumi 9. Saya anak yang ke-10 daripada 10 adik-beradik. Dan dilahirkan di rumah ni. Adik-beradik saya yang tinggal lagi cuma 3 orang. 2 kakak dan saya yang lelaki. 3 lelaki, 7 perempuan. Tu ya. Okey, boleh kami tahu tak kenapa rumah ini diberi nama Rumah Warisan Puan Jalilah? Kenapa tak nama adik-beradik yang lain? Puan Jalilah adalah anak bongsu daripada 10 adik-beradik, anak perempuan yang bongsu. Jadi mengikut kami adat Pepatih di situ. Jadi mana tanah kampung, tanah adat kami. Rumah pusaka, tanah pusaka yang di sini akan diserahkan kepada anak perempuan yang bongsu. Jadi memandangkan dia dah tak ada, dia dah meninggal kan. Jadi saya sebagai pewaris untuk menjaga, bukan untuk memunya. No. Tapi kuasa seorang anak lelaki untuk menjaga apa yang ada sekarang lah. Pasal apa, arwah ni tak ada anak. Dia tak ada anak. Jadi anak lelaki yang tinggal cuma saya seorang lagi. Dulu ada abang. Jadi kami berdua menjaga rumah ni. Jadi pasal apa, segala urusan cerita ke apa semua cuma saya yang ambil berat itu. Jadi apabila arwah meninggal, jadi saya telah uruskan segala surat-surat grant semua untuk cara kuasa kan. Jadi arwah abang ni tak ada ambil tahu. Jadi saya terpaksa buat dia itu. Jadi bila dah diambil alih oleh nak dibagi kepada anak buah yang lain nak duduk, dia orang tak sanggup nak duduk. Sebab rumah ni besar, tak terjaga. Jadi saya terpaksa dia orang berkorban sikit lah. Mandangan nak ikutkan saya ni saya duduk di Kuala Lumpur. Dibesarkan di Kuala Lumpur. Jadi ini kampung kita kan. Sebab kata orang rasa bangsat anak Negeri Sembilan, dia ada tanah dia di kampung. Ada setapak rumah, tidak yang itu. Jadi saya terpaksa kenalah mengambil alih, menjaga setakat yang mampu lah. Jadi rumah ni pun telah diwatakan sebagai rumah warisan Melayu di Sembilan. Melayu, bukan Minangkabau. Melayu untuk dia. Jadi apa yang ada sekarang ni, inilah dengan inisiatif daripada Museum Pelancongan Kerajaan Negeri, dapatlah dibaik tulis 2 tahun 3 tahun lepas dengan bajet yang besar je lah. Besar bajet dia. Kerana masa tu kerajaan negeri memperuntukkan 4 buah rumah dalam Negeri Sembilan. Rumah lama, rumah warisan yang diwariskan sebagai warisan. Maknanya 2 buah rumah di Pulau Pilah dan 1 masjid lama di Pulau Pilah dan sebuah rumah rumah Melayu di Jelbu ni. Di Jelbu ni ada 3 buah rumah je, rumah warisan itu dulu. Tapi yang besar sekali di sini lah. Di Hulu Kelawang ada 1,
Di sini Komasari ini satu dan di Padu ada dua. Okey, sebelum tu Tok Su, boleh kami tahu tak berapa lama usia rumah warisan Puan Jalila ni? Kalau nak ikutkan rumah asal yang di bahagian dapur tu asal dia mau juga dekat 90 tahun, 100 tahun mau dekat lah. Katanya arwah bapak dia lepas kahwin dia buat rumah. Dia masa anak tak ramai tu yang induk dapur belakang tu kan. Kemudian dalam bila anak dah ramai, jadi dia buat sambung di situ. Sambung di situ pada tahun lebih kurang lah. Macam rumah ni siap tahun 1941 dia mengambil masa selama 5 tahun membuat rumah ni. Maknanya dia bersitu kalau 31 lebih kurang tahun 35 lah mula. Kan? 36, 35. Itu segala kayu-kayu yang digunakan ni adalah daripada hutan Jelbu ni. Tukang dia seorang je yang buat rumah ni. Iaitu kira bapa saudara pada bapa lah. Orang dah Tuak Ki lah. Tuak Ki. Jadi Tuak Ki ni nama dia Dusih bin Manap. Muhammad Dusih bin Manap. Tuak Ki. Jadi segala peralatan untuk membuat rumah ni ada lagi. Ada disimpan di cucu dia di Kampung Dulang. Satu peti kayu dengan gergaji, bulunya gergaji dengan pahat, dengan ketambung apa semua. Segala peralatan itu ada. Jadi selama apa? 5 tahun lebih. Itulah. Jadi rumah ni yang katakan unik tu pasal apa? Rumah ni boleh dibuka dan dipasang balik. Dia tidak menggunakan paku. Dia menggunakan orang pakai apa? Tanggam. Boleh dibuka dan dipasang balik. Okey, soalan yang seterusnya, kami nak tanya apa yang membezakan rumah tradisional Puan Jalilah ni dengan rumah tradisional Melayu yang lain? Rumah Melayu, dia tanjak Melayu. Lagi satu, kalau bezakan dengan orang Melaka, bentuk dia bukan sama lagi tu, cuma satu serambi. Kemudian tu tangga batu. Orang Melaka serambi dia potong, dia tak ada tingkap semua kan. Tu rumah Melaka. Kemudian tu rumah Perak dia tinggi, rumah liman. Tinggi. Jadi rumah Melayu nak katakan beza dia, ada juga orang buat rumah macam ni tapi tak serupa. Yang satu belah Melayu tu. Jadi tak ramai yang nak buat rumah macam ni. Orang dulu kalau apa pun dia bergantung pada tukang. Dia nak buat rumah ni memang tukang yang mahir betul. Kemudian tu tepi je lah masalah. Rumah arwah kakak yang tua dulu buat macam ni juga. Di Merbau, tapi sayang lah. Dia satu serambi je. Sayang pasal anak dia dah buka rumah tu. Dia ganti dengan buat rumah batu kan. Sayang lah. Kemudian tu ada sebuah lagi dah terbakar, rumah makcik, adik pada bapa. Yang kat sana tu dah terbakar. Jadi arwah Tok Aki ni dia tukang terkenal tu sampai Ketilah buat dulu. Itu. Jadi beza di situ boleh katakan tentang seni dia tu. Seni dengan
secara pembuatan, kalau dia tengok di dalam tu, kalau bahagian dinding kita tengok papan lapis kan, papan lapis. Jadi kalau kita fikirkan macam mana dia letak papan lapis, kemudian tu bingkai itu yang 4 segi tu disusun papan tu, kemudian dia nak masukkan macam mana, kemudian tu dia nak cantumkan bingkai ni macam mana. Kalau kerja dia kan, pasal apa? Pernah dulu ada pelawat datang, dia kata dinding ni berpaku. Dia kata berpaku, jadi kira bangkang lah kan, dia tak cari mana baku. Mana kita marah lah kan, pasal apa dia tak ada buat, tak ada pakai paku, cuma yang paku lantai kan. Lantai. Lain semua main pasak menyambung. Jadi dia cari tak jumpa. Itulah. Jadi dia seninya, kalau Akif nak sebutkan macam dia punya bunga tu, Akif tak tahu lah itu kan. Apa nama dia. Tapi itulah unik tu. Bermakna kalau rumah orang Melayu yang lain, yang kalau ada buat macam ni pun dia takkan suku macam ni. Cuma sebuah yang kat Jelbu ni, rumah yang macam ini, rumah Negeri Sembilan ada satu sebuah rumah besar. Dia ada jumpa dekat dalam gambar tu, yang beranjung. Yang beranjung ni depan tu. Selalu dia orang buat macam, cuba contoh dia Istana Ampang Tinggi. Istana tu. Istana Ampang Tinggi. Tangga dia macam mana? Tegak saja. Kemudian muka pintu depan dia tak ada buat anjung. Dia buat pisang sikat je kalau tu. Panggil pisang sikat. Tak begitu. Cuma ada sebuah rumah bekas undang Sungai Ujung tu yang di pantai tu, lagi besar. Tu ada anjung. Nanti kalau kamu balik nanti tu belah kanan kan ada tu. Tak salah rumah Datuk Undang Kana Fitra. Apa yang Putra. Belah kanan. Besar. Itu pun Kira hujung minggu macam ni, hari Sabtu je, baru dia orang buka. Adalah nak balik kan, keluarga besar. Jadi bila macam itu, siapa nak tunggu? Tak ada. Kemudian tu bila buat rumah gini, dia akan ada tiang gantung. Ada makna dia tiang gantung tu melambangkan sesuatu. Tapi Akif tak tahu lah tu. Kau jumpa tak tiang gantung? Tak, pasti dia gantung nombor 1. Dia tergantung, dia tak cecah. Dia tak ada batu alas dia. Tapi belah dalam ni ada tiang. Ni kat tepi pintu tu. Itu tiang gantung. Rumah Limas pun ada buat tiang gantung. Dia ada makna situ, penyambung situ. Nampak? Kini Kan ada tu sebelah tangga tu, dia tak cecah ke tanah. Jadi kalau tiada apa semua, kalau macam kami, Acik, keluarga Acik, kalau ikut belah bapak suku Biduanda, bapak suku Biduanda, tetapi mak suku Tanah Datar. Jadi suku Tanah Datar, kami, keluarga kami di sini belah belah ibu waris menyandang. Ada waris, ada pusaka kami. Maknanya kami boleh, tak kira lah kalau acik ke atau anak buah ke siapa. Jadi kalau salah seorang daripada orang besar belai, jadi Datuk Cincang nama dia, gelaran dia Datuk Cincang. Jadi sekarang ni bukan giliran kami tu, giliran apa negak tu yang ada sekarang. Habis dia besok baru bergilir perut Pulau Kelawang, suruh Acik di situ. Jadi baru cantik lah. Jadi kira Acik ni kira generasi last, generasi apa yang arwah abang baru meninggal itu ni, Tok Ijang tu. Jadi lelaki yang atas pada Acik tak ada lagi dah. Jadi yang tinggal sekarang ni cuma anak-anak buah. Tapi sayang lah pasal apa? Acik sayang macam mana? Generasi sekarang ni, dia orang ni
tak nak ambil tahu tentang sejarah, tentang adat apa semua. Kenapa? Dia kemungkinan satu hari besok adat ni dia orang lupakan. Kenapa? Kita dah moden kan? Moden, jadi politik moden dah masuk. Jadi dia orang adat tu dah kurang dah. Bila buat istiadat apa semua, politik masuk. Itu. Jadi sayanglah. Generasi apa? Sekarang ni tak nak ambil tahu. Kemudian tu yang banyak datuk-datuk lembaga tu tak nak ambil tahu. Ya, cik pernah dekat juga dengan dia orang dulu tu. Jadi dekat kan pasal apa? Itu pusaka kita. Sikit sebanyak kita kena ambil tahu adat. Jadi kalau tak tahu langsung, susah. Kerana kita nak terang generasi yang akan datang. Jadi sikit sebanyak kita mesti tahu tentang adat. Jadi kalau satu-satu perkara kita nak buat, kalau nak ikut adat, begini cara dia. Kemudian tu kalau tak nak ikut adat, begini cara dia. Dia ada dua cara. Begitu. Itu kena ambil tahu. Okey Tok Su, ini soalan terakhir daripada kami. Apa harapan Tok Su, harapan untuk memelihara dan menjaga balik rumah warisan Puan Jalilah ni? Harapan dia lah. Sekarang aku pun dah 72 tahun. Jadi kata orang kalau dulu masa ada arwah abang dulu larat lagi. Tanam bunga tepi ni. Tu. Buat landscape tu batu semua lah. Buat. Ni batu sini kan nak bagi cantik. Kemudian tu apabila dia meninggal, jadi arwahnya tu dengan anak-anak dia kemas semua, habis bunga dia clear kan. Dulu ada money plant itu pun naik tu. Kat dinding tu. Jadi ada sikit masalah kami tu kan. Jadi sekarang ni kira atuk seorang yang jaga kan. Jadi kalau atuk tak ada besok, rumah ni akan jatuh kepada anak kakak yang kat Johor tu. Anak perempuan dia seorang lah. Dah besar dah, berusaha di Johor Bahru. Tapi dia duduk sana. Siapa nak duduk sini? Anak buah yang ada kat sini tak nak duduk. Ada anak buah Tok Amai sini keliling pinggang. Panggil cucu lagi yang duduk depan ni, panggil cucu. Mak dia, nenek dia, wan dia, kakak nombor 4. Tak ada. Jadi akan diserahkan pada anak buah lelaki bagi dia kuasa di situ. Dia kuasa untuk menguruskan itu. Selagi pihak pelancongan, muzium dan kerajaan negeri membantu atau kata orang apa, balik macam sekarang lah, lepas baik pulih itu hari, jadi atuk dah ambil watikah bermakna rumahnya di bawah pelancongan, muzium dan kerajaan negeri. Jadi segala ubah suai tak boleh dilakukan. Kalau ada kerosakan kita beritahu dia. Cuma sayangnya bajet untuk maintenance tak ada lah. Itu yang kecewa sikit kan. Tak apa. Atuk terpaksa jaga setakat yang termampu dengan kebersihan, dengan apa, dengan segala keadaan ni sekitar ni dan rumah. Pasal apa? Kadang-kadang tu pelancong nak datang, ibarat macam kamu ni lah kan. Jadi bila bila ada pelancong nak datang, jadi baru atuk emaskan di atas, tulisan sikit-sikit di bawah itu. Itulah jadi kalau atuk dah tak ada besok, cuma pesan jagalah rumah ni macam mana aku menjaga kan. Pasal apa rumah ni memang dah jadi tarikan apa itu pelawat. Arwah Profesor Rosli pernah datang ni, pensyarah UPSI. Kami bercerita di tu, di Jambi tu. Cerita tentang sejarah, tentang apa semua, Jelebu, tentang Kuala Jelebu,
Yang mana Kuala Jelbu tu satu masa dulu adalah sebuah pelabuhan. Kemudian Atuk cerita bagi tahu dia Jelbu telah wujud sebelum Melaka wujud. Atuk tak membaca, tapi cerita tu sejarah Jelbu tak boleh dibukukan. Itu salah dia tu. Tak boleh dibukukan. Jadi dia mengiyakan. Jadi bermakna apa yang Atuk cakap tu tak ada, bukan bohong. Jadi satu masa dulu Jelbu pelabuhan. Depan rumah ni Kuala Jelbu, di situ Kuala asal dia. Ulu kena tu. Ulu seberang kena kan. Tu Kuala asal, Kuala Jelbu. Jadi ibarat macam di rumah ni ada sebuah kubur, mungkin kubur orang dulu situ. Tu pun tak tahu. Jadi biarlah dia jaga. Jadi macam mana aku buat, kau buatlah, jagalah. Kalau boleh jagalah kan. Dia tak ada siapa lagi. Adik-beradik Atuk semua. Atuk duduk Kuala Lumpur. Tapi disebabkan dia tanggungjawab sini, Atuk balik. Atuk besar di Kuala Lumpur. Tahun 68 Atuk duduk Kuala Lumpur. Sampai sekarang. Anak-anak isteri Atuk semua di sana. Anak isteri semua. Jadi bila kita ada tanah sikit di situ, kita ada sikit kebun, ada apa kan. Jadi terpaksa urus kan. Jadi duduk Kuala Lumpur sekarang ni panas. Dia punya perbezaan daripada tahun 60-an sampai sekarang. Tengok dulu kereta tak banyak, pembangunan kurang. Sekarang pembangunan pesat, kereta banyak, udara dah. Dia masalah udara tu kan. Atuk lagi balik kampung. Jadi kenalah urus kaya ini, kemudian tu di sini bolehlah tu nak jalan jumpa kawan-kawan tu kan. Kuala Lumpur nak jumpa kawan kan, jumpa kat siapa? Jauh-jauh. Kan panas lagi.